حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang dengan qadar yang segera. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang bertakwa dan yang beramal saleh. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, marah adalah merupakan satu sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, yang mana sifat ini perlu dijauhi oleh umat Islam kerana ia akan membawa kesan negatif yang cukup besar. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa marah ini adalah merupakan nyalaan api yang mana bersumberkan daripada api Allah Subhanahu wa ta'ala yang melonjak tinggi sehingga sampai ke ulu hati kita. Orang yang dipengaruhi dengan sifat marah mempunyai hubungan yang erat dengan syaitan, kerana syaitan telah berjaya menarik urat sarafnya sehingga melalui tipu dayanya sehingga dia menjadi wajah itu kemerahan, matanya itu merah menyala-nyala sehingga nampak urat tengkuknya dan matanya berapi-api, dan ada sebahagian daripada orang akan bertindak kasar terhadap orang yang berada di sekelilingnya. Dalam sebuah hadis menceritakan, hadis yang bersumberkan daripada Abu Hurairah ataupun disebutkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi, tanya tentang nasihat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, la taghdab, berulang kali. Maksudnya apa? Jangan marah. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kesan daripada sifat marah ini akan memberi kesan yang cukup, bukan sahaja kepada orang yang dimarahi, bahkan juga akan terdapat kesan yang cukup mendalam. Bagi orang yang dimarahi, pasti emosi dan jiwanya akan terganggu sehinggalah dia selesai daripada rasa marahnya. Manakala bagi orang yang membawa kepada perasaan marah itu, mungkin dia akan membawa kepada persengketaan, perbalahan, permusuhan, sehingga terputusnya persaudaraan Islamiah dan juga wataniyah. Maka muslimin yang dirahmati Allah,
Orang yang memilih nyaraan kemarahan dalam percakapannya, orang yang memilih kemarahan dalam tutur katanya ataupun dalam perbuatannya itu akan membuat keputusan secara melulu. Kemungkinan ia akan menzalimi ataupun menyakiti hati orang lain. Akibatnya maka berlakulah kerugian dan kemusnahan, membakar persahabatan, meruntuhkan institusi kekeluargaan, meruntuhkan institusi masyarakat dan keluhuran bernegara. Maka api kemarahan ini tempatnya adalah untuk syaitan, yang mana syaitan ini akan menyemarakkan, menyebabkan keluar daripada mulut kita kata-kata yang kesat seperti caci maki, dan juga maki hamun, sumpah seranah dan sebagainya. Maka lebih hina lagi, api kemarahan ini boleh merebak sehingga bertindak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketetapan syarak dan mengundang persepsi buruk terhadap Islam, betapa Islam ni hakikatnya adalah merupakan cara hidup dan Islam adalah agama yang tertinggi. Maka muslimin yang dirahmati Allah, sifat marah ini boleh menghasilkan satu sifat yang namanya dengki dan juga hasad. Kita tak suka melihat satu orang itu diberikan nikmat demi nikmat. Hati kita gelisah tuan-tuan. Tetapi kita sangat suka dan seronok apabila orang itu umpamanya. Maka begitulah syaitan memainkan peranan apabila diri kita dikuasai oleh perasaan marah, yang mana tempatnya adalah untuk syaitan itu sendiri. Maka contohilah Nabi kita, contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam satu peristiwa Nabi musafir dengan satu rombongan, dan dalam rombongan itu ada seorang wanita Ansar. Berhenti dia memarahi untanya yang malas dengan maki hamunnya. Lalu didengar oleh Nabi SAW. Lalu Nabi perintahkan agar wanita Ansar itu ditinggalkan begitu sahaja. Maka itulah ketegasan apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar syarak. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali rahimahullah taala telah menyebutkan bahawa terdapat beberapa golongan manusia yang mana ketika mana dia marah, dia menangani dengan cara yang salah. Yang pertamanya, golongan yang dinyatakan sebagai orang yang hilang kemarahannya sama sekali. Kalau dia marah, memang dia marah betul-betul, hilang dia punya pertimbangan. Sebagai itu, kita melihat golongan ini sangat tercela sekali. Orang seperti ini dianggap sebagai orang yang tidak ada pembelaan, tidak ada sikap mempertahankan dirinya, tidak ada sikap mempertahankan keluarga isterinya serta hak-haknya, terutama dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersifat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam itu. Maka selain daripada golongan yang melampau batas dalam sifat marah tanpa sehingga terzahir kebodohan dirinya, keluar daripada tuntutan agama dan juga melakukan ketaatan, kalau golongan pertama tadi kita sebutkan sebagai golongan sangat tercela, maka golongan yang kedua ini sangat berbahaya pula. Maka justru apa yang baik ialah kita memilih marah yang selari dengan kehendak hukum dan agama, kena pada tempatnya dan dibenarkan syariat. Itu marah yang diharuskan. Marah yang dimaksudkan ialah dalam urusan berkaitan kepentingan beragama dan juga perlu kepada tata cara yang betul. Dikawal agar ia tidak menjadi marak seperti api yang marak dibakar, yang akhirnya memusnahkan diri dan juga orang lain. Inilah sifat yang terpuji. Ketegasan dan marah hendaklah sentiasa dalam kerangka menjaga kepentingan agama dan maksud pensyariatan adil, berhemah dan berhikmah. Maka muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang diajarkan, yang disebutkan ulama berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita marah, lakukan beberapa perkara. Yang pertama dengan berwuduk, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, sesungguhnya sifat marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api, dan sesungguhnya dipadam api itu dengan air. Maka siapa seorang itu dia marah, maka hendaklah dia berwuduk. Ini yang pertama.
Yang keduanya, apabila kita sedang dikuasai oleh perasaan marah, maka mudahkan lisan dan mulut kita menyebut kalimah ataupun lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Apa yang disebutkan, iaitu bagaimana dirakamkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200 yang bermaksud, dan kalau engkau diperdayakan syaitan dengan sesuatu tipu daya, maka berlindunglah dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, yang mudah untuk kita lakukan ketika mana kita berada dalam keadaan marah, tak kala marah menguasai diri kita. Kalau kita marah dalam posisi berdiri, maka Nabi kata duduklah. Kalau kita duduk pun marah juga, Nabi kata apa? Maka berbaringlah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Rasulullah, apabila salah seorang daripada kamu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jelas. Dan kemudian jika rasa marahnya hilang, maka itu yang dikehendakinya. Jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau berbaring pun tuan-tuan masih marah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek balik diri kita, siapa kita sebenarnya. Oleh itu, kemarahan ini perlu diurus dan dibuang dengan seiring kita melakukan sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat yang mahmudah. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, tajuk berkaitan dengan amarah ataupun marah ini sama-sama kita simpulkan dengan beberapa perkara ataupun tausiah. Yang pertamanya, kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi sifat mazmumah, sifat yang tercela yang boleh mencetuskan sifat marah, akhirnya melahirkan rasa sombong diri, akhirnya merasakan diri kita tinggi, akhirnya kita menghina orang lain, dan kadang-kadang kita bergurau dengan gurau senda yang melampau-lampau. Yang keduanya, iaitu kita sebagai umat Islam hendaklah memilih sifat marah yang bertepatan dengan ajaran Islam dan kena pada tempatnya. Dan yang ketiganya, kita sebagai umat Islam ketegasan yang dimiliki oleh Nabi kesayangan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diceritakan dalam hadis yang diceritakan tadi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang betul Nabi akan tegas dan marah dengan kaedah yang betul. Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, membetulkan diri kita. Andai kata hari ini kita masih dalam keadaan marah, maka lakukanlah apa yang telah ditunjukkan oleh para ulama berdasarkan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, yang ni sebenarnya tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah At-Tahrim ayat yang 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu di atas asas akidah yang pasti dan disimpul mati, bersatu teguh dalam apa jua situasi,
menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan berselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, umat yang terbaik. Umat berhak untuk berbeza pendapat, apatah lagi dalam soal duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diingatkan berkali-kali untuk terus berdisiplin dan wajib mematuhi pihak jaiz, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah standard masing-masing, memakai face mask ketika hadir ke masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah sama sekali dilarang untuk melaksanakan solat di masjid dan di surau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq wasihata wassalamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil amruhuma muslihin wal muwazzafin wa ra'iyat wal bilad wa baligh maqasidahuma lit tariqil huda war rasyad. Allahumma ya dafi'al bala idfa 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. وحين ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك من عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى